أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allahumma alimna minhu ma jahilna. Ya Allah, berilah kepada kami ilmu yang mana kami masih jahil. Wa zakkirna minhu ma nusina. Ingatkan kami perkara yang kami telah lupa. Waj'alna tilawatahu ana al-lail wa atraf an-nahar. Ya Allah, berilah kesempatan masa kepada kami untuk kami dapat membaca Al-Quran pada waktu siang dan malam. Waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikan Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah kepada kami tatkala kami menghadapmu di hari akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasih fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi juga seluruh jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat mempersembahkan amal ibadat yang terbaik yang kita nak sembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah taala sebut di dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah taala cerita pada ayat ini, antara tujuan Allah taala jadikan alladzi khalaqal mauta wal hayah. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Perkataan al-maut itu sebelum daripada perkataan al-hayah. Mati dulu Allah Ta'ala cerita, baru Allah Ta'ala sebut berkait dengan hidup. Kalau ikut uruf adatnya, hidup dulu baru mati. Maka nak menunjukkan kepada kita hadirin yang dirahmati Allah bahawa kematian ini merupakan perkara yang harus difikirkan bagi orang yang sedang hidup. Bila orang yang sedang hidup dia memikirkan kematian, maka itu disebut oleh Nabi sebagai seorang yang cerdik. Dia nak buat apa-apa teringat mati. Tak boleh aku nak buat khianat ke orang. Saat gini aku mati, nanti siapa nak jawab? Tak boleh ni aku tak tinggal semayang. Kalau aku tinggal semayang saat gini, dalam keadaan aku mati, saat gini siapa nak tanggung dosa aku? Tak boleh ni aku nak ambil hak orang. Saat gini kalau aku mati nanti ni, siapa nak bagi balik? Maka bila kita ingat kepada kematian, maka menunjukkan bahawa itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Taala melorongkan kita kepada jalan-jalan kebaikan. Sebab tu antara tanda kasih sayang Allah Taala tanpa kita sedar, Allah Taala lorongkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Boleh jadi kita dapat jiran yang baik. Boleh jadi dalam hidup kita dapat sahabat-sahabat yang baik walaupun dia biasa-biasa. Boleh jadi ni nak masuk dalam bulan Ramadan nanti ni, tengok-tengok dia mai bagi buah kurma setangkai. Ni mat, aku ni tak bagi banyak boleh, tapi yang ni sepenuh bulan puasa nanti ni kuk hang nak makan. Tu dapat sahabat yang baik. Sahabat yang baik ni Sayyidina Ali sebut seumpama sepasang kasut. Boleh tak kalau kita pakai sebelah selipar Jepun, sebelah lagi selipar Asadi? Tak berapa comel nampak. Boleh tu boleh, tapi tak berapa comel. Begitu juga gambaran
bagi mereka yang bersahabat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara golongan yang disebut oleh Nabi SAW, ada 7 golongan yang mendapat naungan di mahsyar Allah. Antaranya adalah mereka yang bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu dan berpisah kerana Allah. Apa maknanya? Waktu dia hidup di atas muka bumi, dia jumpa. Dan mudah-mudahan kita semua tuan-tuan ahli majlis pada malam ini, kita juga seperti mana yang disebut oleh Nabi. Dalam keadaan kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Bukan kita jumpa ni, dia ni boleh aku kena ni. Yang tu tak mau. Kan? Boleh jadi ni, yang ni aku boleh ambil kesempatan ni. Kan? Tu ada. Tapi kita nak dalam keadaan kita hidup di atas muka bumi ni, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tuan-tuan akan ada satu masa kita sakit, kawan kita doakan kepada kita. Sebab tu antara doa yang mustajab adalah seorang doa seorang teman kepada temannya yang lain dalam keadaan temannya itu tidak mengetahui bahawa dia berdoa kepadanya. Kan? Kawan kita doa kat kita, kita tak tahu kata kawan kita doa. Yang tu antara syarat doa mustajab. Kan? Ni kadang-kadang ada orang tuan-tuan, dia tak doa apa pun tapi heboh dia tuan-tuan, ni aku ni. Dan sebab tu tuan-tuan yang dimati Allah, antara benda yang nak merosak ibadat kita adalah dengan kita mencanang-canangkan kebaikan kita kepada orang lain. Kan? Contohnya ni puasa hari ni Isnin Khamis. Kan? Daripada pagi tadi sampai ke malam, jumpa siapa-siapa pun ni, aku orang ni bukan tak boleh makan, aku orang ni puasa. Orang tak tanya apa tuan-tuan. Kan? Pergi kedai kopi, orang duduk tengah menyembang, orang tengah makan. Dia puasa sunat tak apalah. Orang tanya, mak awak tak ambil kopi secawan? Aku tak mau ambil hari ni, aku puasa. Tu saja. Kan? Nak cerita, sebaik-baiknya hadirin rahmati Allah, amalan itu biarlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih baik, supaya tidak ada unsur riya ataupun dalam keadaan sum'ah kepada kita. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sambung pada halaman yang ke-11. Kita tengok pada halaman yang ke-11 dalam tafsir suratul Waqiah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita fikir sebelum aku mati nanti ni, kebiasaan orang akan fikir sebelum aku mati ni, berapa negara dah aku nak pergi, banyak mana tempat dah aku nak pergi, kan? Kita fikirlah melancong, pergi Langkawi, pergi Sabah, pergi Sarawak. Ada orang macam tu, dia suka travel. Ada tak kita fikir hadirin rahmati Allah Ta'ala dalam benak kita, sebelum aku menutup mata ni, berapa banyak surah-surah di dalam Al-Quran yang aku belajar surah tersebut? Berapa banyak isi kandungan Al-Quran yang aku belajar? Sebab ilmu Al-Quran ini, janji Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Ini janji Nabi SAW. Apa yang keluar daripada mulut Nabi ni bukan omong-omong kosong. Ada orang tuan-tuan, kadang-kadang dia bercakap, orang sebut dia ni sembang 12, 50 tak boleh percaya. Tu teruk sangatlah. Kan? Kalau gamak separuh teruk ni, dia ni ustaz. Sembang 10, 5 tak boleh percaya. Tu separuh teruk lah. Kalau teruk ni orang kata apa? Dia ni boleh sembang, boleh dengar lah. Tu. Kan? Tu nak cerita dia, itu yang biasa. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam, apa yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tidak ada perkara yang sia-sia, tidak ada perkara yang membawa mudarat. Kan? Jadi hadirin Allah Ta'ala, kita masuk bulan Rejab. Cuba kita muhasabah, ada tak boleh bawa mai tak tuan-tuan satu sunnah Nabi? Kan? Satu sunnah Nabi SAW yang bawa mudarat kepada manusia. Siapa ada yang boleh bagi satu, walaupun satu saya bagi RM5. Kan? Saya bagi RM5. Habis kuliah nanti, ustaz, saya ada satu sunnah Nabi yang bawa mudarat. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau kita tengok, saya ambil daripada sudut kesihatan. Baginda SAW dalam beberapa hadis Nabi, baginda SAW yang pertama, Nabi SAW, kaedah Nabi yang pertama, Nabi makan, bila Nabi makan, disebutkan baginda SAW dalam keadaan memakan dengan kuantiti yang sedikit. Kan? Tu. Dan antara kaedah Nabi SAW, Nabi SAW makan dan berhenti makan sebelum daripada baginda berasa kenyang.
Antara kaedah yang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam makan secara berjemaah. Itu baru contoh bab makan. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan mendahulukan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab makan juga baginda sallallahu alaihi wasallam akan menikmati makanan dalam keadaan mengunyah dengan kunyahan yang banyak. Ada yang mengatakan hingga 30 ataupun 40 kali. Kalau kita tanya doktor-doktor pakar tuan-tuan, dan kita tanya doktor pakar, doktor, dalam hidup kita ni nak sihat, kalau ada dalam kalangan ahli malih kita ni doktor ataupun adik-beradik dia doktor, kita tanya dia, makan banyak ke makan sikit yang bagi sihat? Dan sebab tu tuan-tuan, ada seorang dia abang dia kata, ustaz, tempat lain ni mati ni kerana apa? Kerana tak cukup makan. Kan boleh jadi di Afrika ke, kita tengok Allah kurus sungguh, sebab apa? Tak cukup makan. Tapi berapa banyak di tempat kita ni tuan-tuan yang mati kerana apa? Terlebih makan. Dan tu. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada cerita tak guideline ni? Panduan ni Allah Ta'ala cerita ada. Allah Ta'ala sebut kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Dan apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kan nak makan durian pula tak ambil kampung ni, ocinya, musangkinya, IOI-nya. Kan tu tuan-tuan. Dan nak makan. Tapi Allah Ta'ala sebut, ingat, wala tusrifu. Jangan kamu lebih-lebih. Ni makan tuan-tuan, orang tanya Pak Long, malam ngak hantar masuk hospital betul ke? Dia. Kan bapa dialah mari ni aku makan durian banyak kan. Banyak mana Pak Long? Tak banyak, 2 raga lah. 2 raga tak banyak tuan-tuan. Tu kan. Sebab tu tuan-tuan yang Allah. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut antara nikmat dalam syurga ni apa dia? Fawahikatin kasirah. Buah-buahan yang banyak. Kasir banyak. Buah. Dan berapa banyak tuan-tuan di tempat kita, jangan pergi jauh, di tempat kita ni orang yang tanam buah, tapi dia tak boleh makan buah yang dia tanam. Saya jumpa banyak tuan-tuan tokai durian, tokai manggis, kita tanya dia, amboi haji, tahun ni durian tengok jadi sungguh, bunga ni banyak lah ni musim bunga kan, bunga ni banyak dan banyak sungguh. Dia kata banyak ustaz weh, boleh tengok lah tak boleh makan tuan-tuan kan. Tu nikmat dah tak boleh makan. Ada orang tuan-tuan bela kan, bela ayam, kita tengok rumah dia ceragah ayam, dan kita tanya dia, tak boleh sedapnya ayam, dan tengok banyak dia boleh buat gulai ayam kampung. Dia kata tak boleh, tak boleh, gigi tak ada nak makan ayam je dah. Tu tuan-tuan tak boleh kan. Nikmat tu ada dah tak dapat, tapi nikmat dalam syurga tak ada kan. Tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, ada satu ketika zaman Nabi ni, ada seorang makcik, kita sebut makcik ya. Kali tu dia menangis kat sahabat-sahabat. Dia menangis. Sahabat pun tanya lah, wahai makcik, sebab apa menangis ni? Kan? Sebab apa menangis ni? Kau apa? Kan? Kau tak dapat, waktu tu tak dapat duit BRIM lagi ke? Aisina tak lulus lagi ke? Contoh ada, waktu tu tak ada lagi lah. Kan? Nampak menangis sedih ni. Dia kata bukan apa, tadi aku dengar Nabi syarah tadi ni, Nabi sebut orang tua-tua ni tak boleh masuk dalam syurga kan. Makcik ni pun tuan-tuan, dia dengar secara qat'i dia dengar tu kan, orang tua-tua tak boleh masuk dalam syurga. Rupa-rupanya Nabi SAW nak sebut dalam syurga ni tak ada orang tua, semuanya diremajakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan kekuatan batin seorang lelaki penghuni syurga, tidak ada kelemahan, maknanya sentiasa kuat dan kuat. Tuan-tuan, tak payah dah nak ada tongkat ali, tak payah dah kan, nak ambil minyak minyak drak ke apa, tak payah dah tuan-tuan, tak payah dah kacik Fatimah apa, tak payah dah. Dalam syurga tak payah buang-buang semua tu kan, ku putih, ku merah semua tak ada dah. Itu semua akan diberikan kenikmatan. Sebab apa? Sebab ketika mana dia hidup di atas muka bumi ini, dia melakukan amal ibadat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu orang cerdik tuan-tuan, dia akan usaha
Kan sabar sat 50 tahun, sabar sat 40 tahun, tu nak dapat abadan abada. Tapi kalau orang tak cerdik, hadirin rahmati Allah Taala, kan 50 tahun 60 tahun dia buat maksiat. Kan dia buat maksiat. Nak dapat azab tu tuan-tuan, abadan abada, selama-lamanya. Jadi pilihan. Sebab tu Allah Taala sebut dalam Quran, wa hadainahun najdain. Kami bagi dua jalan. Kita nak pilih. Malam ni nak main mengaji ke, ataupun malam ni kita nak pi karaoke, contoh dia. Malam ni nak pi mengaji ke, malam ni aku nak duk menyembang. Kan cerita buruk orang tuan-tuan. Tu boleh pilih mana satu. Nanti tuan-tuan baru teringat, oh dulu ni ustaz main mengajak masjid aku ni sebut dah benda ni tapi aku tak dengar. Kan tu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang cerdik dia akan sentiasa mengingat tentang apa balasan, apa perkara. Sebab tu tuan-tuan disunat kepada kita untuk kita dengar talqin. Dan bila kita urus jenazah tuan-tuan, lepas waktu kita kafan habis daripada kita simpan mayat, maka kita dengar talqin. Talqin ni tuan-tuan untuk siapa? Talqin ni sebenarnya untuk siapa? Untuk manusia yang masih hidup. Untuk manusia yang masih hidup. Ya Muhaimin, ingatlah kepada kamu. Muhaimin waktu tu tuan-tuan duduk dalam tu tak ingat apa dah. Kan? Jadi tuan-tuan yang Allah, maka itu sebagai peringatan kepada kita. Dan saya kadang-kadang rasa seronok tuan-tuan bila saya urus jenazah. Dan ni sikit pengalaman lah untuk kita yang masih hidup. Bila saya urus jenazah tuan-tuan, yang pertama, kalau jenazah tu orang yang soleh, kan saya ambil contoh siapa? Orang masjid, kan, ataupun dia ni orang biasa je tapi dia buat baik dengan orang. Bila dia meninggal ni tuan-tuan, kita tengok Allah, orang mai sembahyang mayat dan ya Allahu akbar, punya ramai. Kan kita tengok tok-tok guru misalnya, kan kita cemburu tak tuan-tuan? Sebab tu Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, dibolehkan hasad ni kepada dua golongan. Boleh kalau kita nak cemburu hasad ni tuan-tuan kepada dua golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang Allah Ta'ala bagi kefahaman agama. Mereka yang Allah Ta'ala bagi ilmu kepada mereka dan mereka amalkan ilmu tersebut. Yang ni kita boleh. Kita tengok tuan-tuan, Allah dia ni dulu ni liak sungguh. Tengok tuan-tuan dia bertaubat kepada Allah, Allah tak berhenti main ke masjid. Bagus sungguh. Tu. Kan? Jadi yang tu kita kena ada perasaan hasad dan dibolehkan. Yang kedua, mereka yang diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka infakkan harta tersebut ke jalan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, yang ni kita kena rasa cemburu. Kita tengok Pak Mak tu sekali musim durian, Allah tengok sedekah dia punya banyak. Tu tuan-tuan. Jadi kena ada perasaan nak kepada perbuatan tersebut. Maka disebut, kita tengok pada halaman yang ke-11, kita sambung yang ketiga, peringatan hari kiamat yang menggerunkan. Kita dah tengok nama-nama di dalam kelebihan-kelebihan di dalam surah Al-Waqi'ah. Jadi kita tengok yang ketiga, peringatan hari kiamat yang menggerunkan.